Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung kepada bab yang kedua. Pada hadis dalam kitab Bahrul Mazi pada jilid yang kedua muka surat 21. Baik. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain ya amin. Bab ma jaa fit taghlis bil fajr. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis bergelap dengan sembahyang subuh. Taghlis daripada kalimah al-ghalas, ghain lam sim. Apa dia panggil al-ghalas? Iaitu zulmatun akhiril lail, yakni waktu gelap pada malam-malam yang akhir. Maksud malam-malam yang akhir ni maksudnya apa dia? Iaitu awal waktu subuh. Maka sunat bagi kita untuk sembahyang subuh ni sembahyang pada awal waktu. Dipanggil waktu itu dipanggil waktu fadilah dia panggil. Yang kita dah bicara dah hari tu, sembahyang dia ada 5 waktu. Dalam 5 waktu tersebut dia ada lagi 6 waktu. Mana setiap daripada sembahyang zuhur dalam tu ada 6 waktu. Waktu asar ada 6 waktu lagi. Waktu maghrib sampai waktu subuh dia ada 6 waktu. Dia ada waktu fadilah, dia ada waktu ikhtiar, dia ada waktu jawaz. Kemudian dia ada waktu uzur. Kemudian dia ada waktu yang haram. Dia ada waktu yang uzur. Kemudian dia ada waktu darurat. Dia ada 6 waktu bagi setiap sembahyang tu. Dan dalam hadis ini nak bicarakan tentang apa? Sunat bagi orang sembahyang subuh ni pada awal waktu. Bukan bergelap mana kita tutup lampu, bukan. Bukan sembahyang kita tutup lampu sebab nak gelap, bukan. Maksudnya gelap dia dalam keadaan kita sembahyang pada awal waktu subuh. Duk gelap lagi. Tu awal dipanggil awal waktu subuh itu disebut sebagai al-ghalas. Al-ghalas. Betul bab ni bab ma jaa fi taghlis bil fajr. Yakni ay ada salatul fajri fil ghalas, menunaikan sembahyang subuh pada awal waktu yang kita buatlah pada hari ini dan saat ketika ini. Baik, kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain amin. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula taghlis itu makna pada Melayu bergelap, yakni turun atau bangun mengerjakan subuh pada waktu cerah tak cerahnya. Maka yang demikian itu dituntut oleh syarak, dituntut dengan mana sunat, mana bukan wajib. Betul sembahyang awal waktu ni tu bukan wajib. Maksudnya kalau nak sembahyang lewat pun tak ada masalah. Waktu dia ada 6 waktu tadi. Dia ada waktu fadilah, dia ada waktu ikhtiar, dia ada waktu harus. Waktu dipanggil waktu jawaz dia panggil. Jadi kita nak sembahyang waktu bila pun tak apa, tapi jangan sampai kepada waktu haram. Apa dia waktu haram? Kita sembahyang dalam waktu zuhur, tak sempat rukuk rakaat yang pertama masuk waktu asar. So sembahyang kita tuan-tuan dipanggil haram, berdosa. Tapi sembahyang sah tak? Sembahyang sah. Dipanggil adab ke qada? Dia akan panggil qada. Dia tak panggil adab mesti dalam waktu. Qada mana di luar waktu. Dia ada satu lagi dia panggil i'adah, sembahyang yang diulang balik. Sembahyang yang diulang ni bermaksud dalam waktu. Contoh, kita sembahyang kita lupa baca Fatihah rakaat yang ketiga, lupa, bagi salam ni tak teringat, lepas makan nasi tengah hari tu baru teringat. Rupanya tadi rakaat yang ketiga tadi tu kita lupa baca Fatihah. Ingat tak? Ingat balik. Dan sembahyang tu baru wajib diulang semula, bukan diqada, diulang semula. Kenapa dia guna kalimah i'adah? Sebab masih lagi dalam waktu. Qada mana di luar waktu. Zuhur kita tak sembahyang lagi, kita sembahyang waktu asar, itu dipanggil waktu qada dia panggil. Kalau zuhur bawa pergi masuk waktu asar dengan mana jamak takhir, itu dipanggil waktu uzur.
Apa dia uzur? Uzur kerana kita musafir. Kita pergi KL pukul 12 tengah hari keluar daripada Kemunting, sampai dah masuk waktu zuhur, kita niat nak takhir. Maknanya zuhur bawa pergi masuk waktu asar. Jadi zuhur tu tak semayang. Dosa tak? Tak berdosa. Sebab apa? Sebab uzur masa tu dipanggil uzur pada sudut melewatkan sembahyang pada masuk waktu berikutnya dengan ni apa dia panggil jamak takhir. Tu tak apa. Sebab sembahyang ni memang kena sembahyang. Waktu tu memang kena sembahyang. Zuhur kena sembahyang, asar kena sembahyang, masuk waktu kena sembahyang. Tapi oleh kerana kita jamak macam tu, jamak takdim. Asar tu wajib kita sembahyang, tapi kita mendahulukan asar masuk dalam waktu zuhur, ataupun kita takhirkan zuhur bawa masuk dalam waktu asar. Kita tinggalkan sembahyang pada waktu tu dipanggil waktu uzur dia panggil. Jadi benda-benda ni lah tuan-tuan yang kita duk buat lah. Tapi benda ni kita kata sembahyang ni dia bukanlah lepas azan saja wajib sembahyang, tak. Dia waktu dia mewasak, cuma waktu maghrib je lah. Waktu maghrib ni dia pendek, jadi kita galakkan supaya waktu maghrib ni cepat-cepat buat. Tapi kalau waktu isyak nak takhirkan, zuhur nak lewatkan tanpa ada alasan yang kukuh, hukumnya harus. Hukumnya harus. Tapi kalau ada alasan yang kukuh, contoh saudara kita datang waktu zuhur, kita siap-siap nak main masjid lah, baru nak keluar rumah saudara kita sampai, dia pun tak abang nak main. Jadi adakah masa tu sunat kita pergi semayang, ataupun kita layan tetamu dulu? Layan tetamu dulu. Sunat ke kita buat apa, tunggu Ustaz, saya nak pergi semayang Ustaz, lagi saya balik lah. Ataupun kita masuk balik rumah, panggil tetamu masuk balik dalam rumah, pergi sembang dengan dia, pergi makan dengan dia. Maka para ulama mengatakan ada kes-kes tertentu yang semayang ni sunat takhir, sunat dilewatkan. Antaranya apa? Antaranya kita terima tetamu. Tetamu datang rumah kita, mai pukul 1:20 masuk waktu zuhur. Kita ni pula memang selalu main jemaah. Masa tu disunatkan untuk kita lewatkan semayang, tak apa. Sebab apa? Melayan tetamu satu bentuk kewajipan. Semayang pun wajib, tapi bukan wajib awal waktu. Apa? Layan tetamu dulu. Walaupun kita semayang pukul 2.30, walaupun kita semayang pukul 3, jangan semayang masuk waktu asar sudah. Maksudnya kata apa? Ada waktu. Begitu juga kalau kita semayang dalam keadaan tunggu jemaah. Jemaah tak ramai. Adalah Tok Imam, Tok Bilal, ada berapa orang je. Habis Tok Bilal azan, semayang sunat qabliyah, duk tunggu orang tak main-main lagi. Tapi imam berat sangka kata akan datang lagi ni jemaah ni. Masa tu sunat tunggu jemaah. Dan kita dapat fadilat. Semakin banyak jemaah ni tuan-tuan, semakin banyak pahala. Semakin banyak jemaah, semakin banyak pahala. Habis kita nak tunggu orang duk main ni. Yalah mungkin masa tu mungkinlah waktu panas, ataupun zuhur masuk awal dan sebagainya. Sangkaan imam kata tunggu Ustaz, kita nak dapat fadilat jemaah ramai, kita tunggu juga makmum. Tunggulah 15 minit, orang pakat main, baru sembahyang zuhur. Tapi kalau imam berat sangka, kata tak ada dah orang main ni, tak apalah turun iqamah. Tapi nak kata tunggu jemaah bagi ramai sunat. Nak bagi ramai orang datang sembahyang jemaah. Begitu juga kalau kita nak makan, kita nak minum, kita sakit perut, utamakan benda tu dulu. Selesaikan hal-hal tersebut baru sembahyang. Baik. Itu diharuskan oleh syarak pada sudut melewatkan sembahyang. Baik. Maka dengan hadis dalil yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi demikian bunyinya. An Aisyah qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subh. Diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya bahawasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh ia, dan sekalian kami ada hadir sama-samanya berjamaah. Apabila selesai sembahyang, fayansarifun an-nisa, maka berpalinglah perempuan-perempuan.
yakni mengizinkan akan kembali ke rumah masing-masing Nabi akan sekalian perempuannya. Ni tuan-tuan, di antara perkara yang dibuat zaman Nabi SAW, orang perempuan keluar dulu daripada masjid, tak bertemu lelaki perempuan. Kalau nak buat lah ni boleh tak? Orang perempuan keluar dulu, habis orang perempuan balik, baru orang lelaki balik. Zaman dulu buat macam tu. Habis saja sembahyang, fayansarifun nisa, orang perempuan keluar dulu. Itu zaman Nabi. Tapi ya, masa tu tak ramai orang. Lah ni nak tunggu depa keluar tuan-tuan, dengan siap apa semua. Mau dekat 15 minit baru kita boleh keluar. Zaman Nabi habis sembahyang ni, orang perempuan terus bangun, terus keluar daripada masjid. Jadi dia akan cerita hukum orang perempuan sembahyang jemaah. Dalam hadis yang lain, Nabi larang kita daripada menegah orang perempuan daripada datang ke masjid. Tak boleh. Kita nak halang mereka main masjid, boleh tak? Tak boleh. Sebab hadis ni jelas tuan-tuan, cerita apa dia? Cerita orang perempuan sembahyang subuh dengan Nabi di masjid. Maknanya orang perempuan pun digalakkan untuk datang ke masjid, tapi tuntutan tu tidak seberat seperti mana tuntutan orang lelaki-lelaki. Kita ni tuan-tuan sebabnya di masjid. Betul, para fuqaha dia bahas, kalau kita mampu datang masjid tapi tak main masjid, sembahyang kita di rumah lagu mana? Sembahyang kita di rumah berpahala ataupun tak? Kalau mazhab Hanbali, sembahyang jemaah fardu, maksudnya wajib pergi. Kita Syafi'i sunat je lah. Yang kita sebut fardu kifayah tu kepada jamaah, kepada contoh macam satu qaryah. Satu qaryah ni dia mesti ada jemaah. Contoh kalau masjid kita, mesti orang menunaikan solat jemaah di masjid. Maksudnya imam ada, Tok Bilal ada, kemudian adalah berapa orang main jemaah. Okey, terangkatlah fardu kifayah. Tapi in case kata tak ada langsung, satu qaryah tu, satu masjid tu tak ada langsung sembahyang jemaah, pakat-pakat sembahyang di rumah, maka apa akan jadi? Berdosalah penduduk kampung tersebut. Berdosa. Sebab apa? Sebab tuntutan fardu kifayah tak tertunai. Tapi kita sebagai individu, sunat untuk kita hadir sembahyang jemaah. Betul, kena bezakan fardu kifayah yang merujuk kepada mujtama', masyarakat. Dia ada fardu ain, dia ada fardu kifayah. Fardu ain tuntutan individu. Kita ni ada tuntutan individu. Allah tuntut kita pergi mengaji, Allah tuntut kita pergi sembahyang, Allah tuntut kita buat puasa, buat itu, buat ini, tu panggil fardu ain, mana kita kena buat. Ada satu benda dia panggil fardu kifayah. Maksudnya pada tuntutan kepada mujtama', masyarakat. Antaranya pada tuntutan fardu kifayah salat jemaah. Dia bukan kena pada semua individu dah. Maksudnya satu qaryah adalah segelintir daripada ahli qaryah tu yang pergi buat benda tu, maka tuntutan fardu kifayah tu diangkat. Macam sembahyang mayat, urus jenazah tu fardu kifayah. Mana kalau ada orang uruskan jenazah, cukup lah. Itu dia panggil fardu. Ada satu lagi tuntutan pada individu kita ni. Antaranya pada sembahyang sunat berjamaah. Berjamaah tu sunat pergi. Jadi kena bezakan, adakah tuntutan ni wajib ke atas aku atau tuntutan ni sunat kepada aku. Asalnya tuan-tuan, solat jemaah ni bagi sunat fardu kifayah. Tapi kalau kita tak main, bagi orang lelaki-lelaki, kita nak keluar daripada khilaf ulama berkenaan dengan tuntutan sembahyang jemaah ni, kita datang juga jemaah, tapi dia taklah seberat seperti mana orang perempuan. Orang perempuan ni dia tak dituntut, maksudnya tak dituntut seperti mana orang lelaki-lelaki dituntut datang jemaah. Jadi kalau orang perempuan nak sembahyang di rumah, tak ada masalah, memang tempat dia orang tu lebih afdal di rumah. Tapi kalau nak datang ke masjid, nak main ke surau, kita sebagai orang lelaki-lelaki nak halang, tak boleh. Tak boleh. Melainkan kalau suami dia kata jangan pergi, tu cerita lain. Tapi kalau dia nak main ke masjid, masjid kata orang perempuan jangan main masjid, tak boleh, tu tak dibenarkan. Sebab Nabi larang kita halang orang perempuan daripada datang ke masjid, dan hadis ni jelas.
Depa sembahyang dengan Nabi SAW, fayansarifun nisa, orang perempuan ni keluar dulu. Habis sembahyang subuh, depa pun bangun, dia orang keluar daripada masjid. Baik. Qala al-Ansari, telah berkata al-Ansari. Al-Ansari ni siapa tuan-tuan? Di mana tuan-tuan yang ada kitab tu, tuan-tuan tulis nama dia. Huwa Ishaq bin Musa al-Ansari. Dia orang Madinah. Dan kenapa dalam hadis tidak meletakkan nama dia? Sebab tuan-tuan, kata para ulama, wa Tirmizi qad yaqulu al-Ansari wa qad yusarrihu bi ismih. Kenapa? Kerana nama dia ni masyhur. Ada sahabat digelar sebagai Al-Ansari. Ansari mah sahabat Madinah lah. Selanjutnya kalau sahabat Al-Ansari ni tuan-tuan, kita akan sebut nama dia. Contoh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. So ada sahabat yang digelar dengan Ansar sahaja, tak letak nama. So para ulama kalau baca hadis tu, dia kenal lah siapa Ansari ni. So Ansari ni siapa? Satu orang sahabat Nabi yang bernama Ishaq bin Musa Al-Ansari. Itu dalam hadis ni lah. Baik. Itu kata beliau. Ishaq bin Musa. Dia ni satu orang guru kepada Imam Tirmizi, bukan sahabat. Ansari, nisbah kepada Madinah. Baik. Qala al-Ansari fayamurru an-nisa'u mutalaffifatin bimurutihinna ma yu'rafna min al-ghalas. Kata guru kepada Imam At-Tirmizi yang bernama Ishaq bin Musa Al-Ansari pada riwayatnya, maknanya asal Madi, dia ni kepada keturunan Ansar. Maka lalulah segala perempuan yang berbalut dengan kain mereka itu pulang. Tiadalah dikenal akan mereka itu lelaki ke atau perempuan daripada gelap hari oleh menunjukkan bersubuh amat Nabi sembahyang itu, sampai tiada beberapa kenal seseorang dengan seseorang. Dan kata Abu Isa, dan pada bab ini ada datang riwayat daripada Ibnu Umar dan Anas dan Qailah binti Makhramah. Jadi hadis ni tuan-tuan cerita pada ketika mana keluar ni tak boleh kenal siapa sebelah kita, siapa ni. Sebab apa? Hari tu masih lagi gelap. Zaman dulu mana ada lampu. Lampu tak ada apa, mana semayang dalam keadaan gelap. Jadi habis semayang ni keluar ni tak kenal siapa. Sebab apa? Sebab masih lagi hari dalam keadaan gelap. Mana Nabi semayang pada awal waktu yang langit masih lagi belum cerah. Tu sunat semayang subuh ni tuan-tuan dalam keadaan apa? Dalam keadaan masih lagi gelap. Boleh ya, lagi akan datang hadis cerita tentang pada semayang subuh dalam keadaan dah cerah. Ada. Ni maknanya nak menunjukkan apa tuan-tuan? Ada kala Nabi semayang dalam keadaan awal, ada kalanya semayang tu lewat sehingga pada matahari dah cerah. Maksudnya pada lagi sikit-sikit lagi nak habis waktu subuh. Dia ada sebab musabab kenapa Nabi SAW buat sedemikian. Baik. Dan kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Aisyah itu ialah hadis hasan lagi sahih. Dan hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya pada babul waqtil fajr, dan telah dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya pada bab al-istihbab at-takbir bis-subhi, bab menggalakkan berpagi-pagi sembahyang subuh, dan dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Masalah yang ke-33, sembahyang subuh bergelap dan hukumnya. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan ialah yakni sebagai di dalam hadis pada masa 32 itulah yang memilihi akan dia oleh ketiadaan seorang pun daripada ahlul ilmi, daripada segala sahabat Nabi SAW. Setengah daripada mereka itu iaitu Abu Bakar, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu daripada tabi'in. Dan dengan dialah berkata Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Ishaq, disunatkan oleh mereka itu akan bergelap dengan sembahyang subuh. Dan kata Imam Syafi'i di dalam kemudian telah didatangkannya hadis di dalam masa 32 itu
Maka kami kata apabila tiada syakkan fajar yang akhir itu dan telah nyata ia menyinsin di tepi langit, maka bergelaplah dengan subuh itu lebih suka kepada aku. Tu kata Imam Syafi'i pada semayang subuh pada awal waktu tu, mana langit tu masih lagi gelap, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Imam Nawawi daripada bab ini, daripada hadis dalam masa 32 itulah menunjukkan sunat bergelap dengan sembahyang subuh, dan ialah mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan jumhur. Dan kata Imam Abu Hanifah, menanti cerah itu lebih afdal. Tu kata mazhab Abu Hanifah apa dia? Sembahyang subuh ni tunggu cerah tu lebih afdal. Maknanya lebih baik. Tunggu matahari, bukan matahari, maksudnya langit tu dah mula cerah. Tu mazhab Imam Abu Hanifah. Dia kira macam sembahyang asar dah. Sembahyang asar macam kita kan, mazhab kita Syafi'i kata 4.30 masuk waktu, 4.30 kita azan. Kalau mazhab Hanafi ni dia 30 minit lepas masuk waktu. Waktu asar tu dilewatkan. Dia ada sebab musabab. Antara sebab apa? Sebab Imam Abu Hanifah ni, dia ni ada kedai kain. Dia ni peniaga. Jadi kalau orang meniaga ni kan petang baru tutup kedai dan sebagainya. Jadi untuk mendapat tentang fadilat jemaah tu, jadi dilewatkan sembahyang asar. Dilewatkan sembahyang asar, memudahkan orang yang bekerja untuk dia tutup kedai. Di sisi Hanafi lah, di sisi Hanafi. Betul asar kata tu macam masjid India kan. Kalau contoh kalau kita azan 4.30, pukul 5 baru lepas azan. Itu cara depa lah. Cara depa memahami nas. Tapi kita tak boleh lah nak kata depa ni tinggal sunnah tak. Itu cara Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Bila nak kata kat sini mazhab Hanafi, mereka mengatakan lebih baik untuk semayang subuh lewat, maksudnya semayang ni mana langit tu dah hampir cerah. Maka tu waktu tu lah waktu yang afdal untuk semayang subuh. Kita semayang subuh ni awal waktu lagi bagus. Maksudnya pada langit hitam lagi, masih lagi gelap, elok semayang subuh. Lepas tu mazhab Imam Abu Hanifah sunat takhir semayang isyak. Isyak ni kalau boleh buat tengah malam. Sebahagian daripada mazhab berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Tapi ala kulli hal mazhab kita Syafi'i aulanya pada semayang awal waktu. Ya, baca semayang isyak ni, kita baca dah hadis dulu. Isyak ni Nabi kata kalau tak menyusahkan umat aku akan perintahkan untuk takhirkan isyak sulusul lail, pada pertengahan malam 1/3 yang pertama. Jadi kenapa jadi macam tu? Dan macam mana Imam Syafi'i dia faham hadis? Dia kata yang pertama kekerapan Nabi semayang lewat. Macam isyak kan, berapa banyak hadis yang tunjuk Nabi semayang isyak lewat? Berapa banyak? Yang kedua kekerapan, adakah kerap Nabi semayang lewat? Yang ketiga, adakah sesuai praktik semayang isyak ni lewat di masjid-masjid tempat orang awam? Contohnya 8.30 masuk waktu isyak, ataupun 8.50 masuk waktu isyak, pukul 12 baru sunat semayang isyak. So kalau pukul 12 tuan-tuan semayang isyak di masjid, siapa nak main? Yang 8.50 pun ramai tak main. Pukul 12 siapa nak main? Tok imam pun tak main apa. Jadi benda tu dia tak waqi'iyah. Jadi galakkan mentakhirkan isyak adalah galakkan kepada mereka yang ada urusan pada awal waktu. Contoh di madrasah, setengah pondok, macam saya dulu di pondok, kita main isyak lewat sebab maghrib tu kita ada kuliah. Lagi-lagi kalau tok guru dia baca kitab hikam. Kalau dia baca kitab hikam ni, daripada pelosok Kedah semua main, daripada Sik, daripada Sungai Petani, daripada Al-Ustaz, semua pakat tumpu di pondok. Sebab tok guru kalau dengar je kitab hikam, ramai orang yang datang.
So bila mana ramai datang ni tuan-tuan, tak eloklah kalau isyak saja habis tak. Maknanya lewatkan sikit lagi bagus. Kalau orang datang kan daripada jauh. Contoh orang datang kuliah kita daripada jauh. Macam Ustaz Samsuri kan. Datuk Syamsuri, Ustaz Samsuri, kalau dia mengajak bukan sejam, dekat 2 jam. Sebab dia mengajak ni tuan-tuan, semua mai. Kalau mengajak dekat Pari Buntang tu, daripada belah Nibung Tebal mai, daripada Sungai Bakak mai, semua mai. So kalau mengajak sejam ni tuan-tuan, tak puas. Kena 2 jam. Tu kalau kita mengajak 2 jam, 9.30 pukul 10 baru habis. Masa tu tuan-tuan baru disunatkan untuk takhir isyak. Sebab apa? Sebab kita ada majlis ilmu. Macam ceramah agama lah, ceramah ma'al hijrah ke Maulidur Rasul, mana ada 45 minit, paling tidaknya sejam, paling tidaknya 2 jam. So kita kuliah lepas maghrib, isyak 8.50, kita sembahyang bila 9.30 pukul 10 tu afdal, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau contoh tak ada kuliah agama, bukan ada ceramah, bukan ada mengaji, maka solat awal waktu lebih afdal. Begitu juga macam kita terima tetamu macam tadi hari raya, kan ada saudara mara kita datang rumah, datang pula waktu malam, tak apa kita takhirkan isyak, dilayan tetamu dulu, tunaikan hajat tetamu, tak apa. Tapi kalau saja-saja nak lewatkan tanpa ada alasan, di sisi mazhab kita Syafi'i lebih afdal semayang terus daripada dilewat-lewat. Macam tu kita balik kerja kan sampai waktu maghrib, sempat semayang maghrib tu mengantuk, tidur. Bila semayang isyak pukul 3, tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Nabi galakkan takhir isyak tu bagi siapa? Mereka yang ada uzur. Uzur maksudnya dia tak boleh nak semayang awal waktu, baru dia takhir. Itu cara Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu memahami hadis. Di sisi mazhab ni kata tak, Nabi suruh takhir isyak, takhir. Walaupun Nabi jarang buat, sebab Nabi dalam hadis yang Nabi takhir isyak tu, Nabi terima tetamu. Terima tetamu daripada luar sebagai satu orang ahli, ataupun kita kata satu orang khalifah, pemimpin. Dia kena layan tetamu. Rasulullah kena layan tetamu. Layan sampai dah tengah malam. Sahabat-sahabat pun duduk dalam majlis sampai tertidur. Dalam hadis kata sampai tersengguk-sengguk. Maka Nabi perintahkan Bilal untuk azan, kemudian semayang isyak pada pertengahan malam. So daripada hadis tu kita dapat lihat pada melewatkan semayang ni tuan-tuan, bagi orang yang ada uzur harus tak ada masalah. Baik, afdalnya afdal semayang awal waktu bagi orang yang tak ada masalah. Maknanya dia tak ada buat apa kan, baik dah semayang awal waktu. Tapi kalau dia ada uzur macam tadi, ada tetamu, dia sakit perut, dia apa ke, sunat untuk harus untuk dia lewatkan semayang tersebut. Maknanya bukan satu kewajipan lah. Untuk semayang awal waktu ni bukan kewajipan, tapi sunnah. Dan itulah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada setiap awal waktu Nabi akan semayang awal waktu. Kalau kita jumpa hadis Nabi mentakhirkan semayang pada waktu-waktu tertentu, takhir itu ada alasan, ada sebab musabab. Itu cara kita cara Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu memahami hadis. Baik. Kemudian masalah ke-34, perempuan sembahyang berjemaah ke masjid boleh ke? Boleh tak orang perempuan sembahyang dekat masjid? Maka kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, dan dengan hadis dalam pasal 32 itulah menunjukkan harus bagi segala perempuan itu datang hadir sembahyang berjemaah ke masjid, dan iaitu apabila tiada takut akan fitnah ke atas mereka itu. Fitnah apa ni kata saya, seperti mana diagah. Memang orang musik, tapi siapa nak usik kita dah kan? Mana ada orang lelaki usik orang perempuan, tak ada lah. Main dengan suami, siapa nak usik? Berani usik aktres tengok. Diagah atau diusik oleh laki-laki yang jahat-jahat dan kutu-kutu di jalan. Kutu-kutu ni yang duduk kaki lepak tu, duduk melepak pergi jalan, dia panggil kutu, saya kata lah. Atau seperti mendatangkan perkelahian laki isteri dengan gaibnya. Isteri suami marah, mana isteri ni, rupanya pergi semayang, suami marah. Kalau itu tak payah main lah.
Orang perempuan. Ada tak orang perempuan datang masjid, suami tak datang? Ramai. Isteri je pergi masjid, suami tak nampak muka. Ada. Kadang-kadang suami tu hantar, dia balik. Ada. Benda tu kalau suami tak bagi, jangan. Ada orang perempuan, abang nak halang saya semayang. Tak, bukan halang. Dia tak main bagi semayang jemaah je. So bila mana dia tak bagi, tuan-tuan, ibu-ibu jangan main. Jangan main. Sebab sunat semayang ni bagi orang perempuan datang ke masjid, semayang jemaah tu harus, bukan sunat. Harus, kata Syekh. Manakala suami tak bagi, jangan main. Jangan main. Semayang di rumah, ajak laki-laki tu, ajak suami kita semayang sunat. Di mana? Di rumah kita. Jangan-jangan kita buat kerah. Mana boleh abang tak belajar ke hukum? Tak. Bukan lagu tu, dia tak bagi. Ada sebab lah. Jadi kadang kita kena, ada, memang ada. Macam kita lah, suami isteri nak main mengaji. Ada suami yang bagi, ada suami tak bagi. Nabi mana ni? Pergi mengaji dengan ustaz tu. Tu jalan YouTube tu kan, dah pergi tengok YouTube dah. Benda ni tuan-tuan, kalau lah isteri tersebut dia nak pergi mengaji ilmu-ilmu fardu ain. Contoh, ustaz tu mengajar ilmu tauhid, ustaz tu mengajar bab sembahyang, ustaz tu mengajar bab akhlak, bab tasawuf. Suami jangan halang. Sebab itu tuntutan fardu ain. Dia isteri ataupun anak-anak ni tuan-tuan, sepatutnya kita suami yang ajar. Kita ajar isteri kita Quran, ajar dia fardu ain, ilmu tauhid, ajar dia tentang akhlak, ajar dia tentang fiqh. Itu tugas suami. Suami kita ni tuan-tuan bukan cari rezeki je ada, termasuk ilmu agama. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bila mana dia bahas tentang nafaqah batin. Nafaqah batin ni kadang pada sudutnya tuntutan hubungan suami isteri. Memang termasuk, kata Imam Al-Ghazali, pada termasuk ilmu-ilmu agama. Dia tanya pada kita, bang, saya ni keluar haid, patut 7 hari lah, masuk 8 hari dah. Yang hari ke-8 ni haid ke tak? Patutnya kita sebagai suami kita kena jawab lah. Oh, benda tu haid ataupun bukan haid. Tapi kita tak boleh nak jawab. Kita kena kata apa dia? Habis tanya ustaz, habis tanya dekat ustazah kan. Sebab dia tak mampu nak jawab, dia kena suruh isteri dia pergi tanya pada orang lain. Dia tadi kata pergi Google tengok, ada tak dalam Google? Tak boleh. Sebab ilmu bukan dapat dengan cara macam tu. Maknanya hang kena pergi mengaji. Kalau suami boleh ajak, okey. Isteri duduk dengan suami yang di rumah, tak apa. Ngaji kitab dengan suami kita. Kalau suami kita boleh ajar. Tapi kalau suami tak boleh ajar, itu tanggungjawab kita. Kita kena paskan tanggungjawab tu pada orang lain. Ada ustazah tu mengajak abang tu, habis dengar. Abang tak tahu, abang tak kerti, habis dengar. Tu betul. Sama juga dengan Quran, sama macam anak. Quran ni tuan-tuan, sepatutnya ayah yang ajar. Betul, saya ni tuan-tuan selalu beritahu, biarlah anak tu dia kenal Fatihah melalui kita. Mungkin kita tak boleh ajar macam Ustaz Afifi mengajar tajwid, mungkin kita tak, tapi Fatihah ni tuan-tuan, kalau boleh biarlah anak tu dia belajar Fatihah daripada kita. Sebab apa saya kata lagu tu? Sebab dalam sembahyang 17 kali dia akan baca Fatihah. In case tuan-tuan, kalau kita tak ada nanti, mana kita meninggal dunia, oleh kerana Fatihah tu dia belajar daripada kita, dia kenal Fatihah, dia boleh baca Fatihah kerana kita dah mati pun dia semayang ni tuan-tuan, bacaan Fatihah tu dapat agak kita. Sebagai orang menjadi pemula kepada dia boleh baca Quran. Paling tidak yang lain kita bagi dah ustaz-ustaz, tapi Fatihah paling basic. Kadang-kadang lah ni Fatihah abang belajar dengan ayah, kita ajarlah. Takkan Fatihah tak boleh kot, semua boleh. Sebab Fatihah baca dalam semayang, ajar dia Fatihah. Biarlah tuan-tuan dia kenal Fatihah tu. Sebab 17 kali dia akan baca nanti dalam semayang tu, tak masuk semayang sunat dia dan sebagainya. Kita ajar dia. Kalau kita nak dapat ganjaran tu, sebab apa? Lepas ni dia akan semayang 17 kali tuan-tuan, dia akan semayang. Kalau kita tak ada pun dan meninggal nanti, dia baca tu dalam semayang dia, alhamdulillah, insya-Allah benda tu akan sampai kepada kita. Itu tanggungjawab
Lepas tu suami ni tuan-tuan tanggungjawab dia berat. Kalau dia tak boleh nak ajak juga, dia kena paskan tanggungjawab tu pada orang lain. Pergi ngaji Quran dengan ustazah ke, ataupun ada kelas-kelas pengajian, pergi suruh ngaji. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak ajar. Ada komitmen kita yang lain, ataupun kita memang tak boleh nak ajar, kita tak tahu, maka kita suruh dia pergi cari ilmu. Sebab apa tuan-tuan? Kalaulah in case katalah kita tak bagi dia mengaji dan kita pun tak ajar dia, banyak hukum hakam yang dia tak tahu dan dia langgar hukum hakam Tuhan, maka dekat akhirat nanti dia tak cari orang lain, dia cari kita, suami dia. Pasal apa kamu buat ni? Abang tak ajak dulu, pergi cari abang, cari kita lah tuan-tuan. Kita ni nak selamat saja sana. Sebab orang laki-laki ni tuan-tuan, kita sebagai suami, kita sebagai ayah, tak lepas tuan-tuan, melainkan di bawah tanggungjawab kita tu merelakan kita. Sebab akhirat ni tuan-tuan, orang akan cari pada peluang nak selamat. Itu dia rabit semua tu. Tuan rabit, mana yang boleh dia pauk semua. Dulu adalah kawan tu hutang RM1 dengan dia. Dia nak selamat akhirat ni, kawan tu hutang RM1, dia pergi tuntut. Dulu ingat tak, hutang aku RM1. Dekat akhirat mana ada duit nak bayar? Bayar dengan apa? Dengan pahala. Sebab apa? Sebab dia nak selamat. Kalau aku tak cari orang yang dulu buat masalah dengan aku tak selamat ni, dia mula cari siapa hutang dia, siapa dulu mengata dia. Kalau anak dia tak tunaikan tanggungjawab dia, tanpa dilatih, tanpa diajar oleh ayah dia akan cari ayah dia. Isteri melakukan maksiat, contoh, kerana apa? Kerana suami tak pernah tegur. Isteri langgar hukum hakam, suami tak pernah tegur, tak pernah ajar, dia akan cari suami tu. Untuk apa dia? Untuk didakwa di hadapan Allah. Sebab dia nak selamat, dia nak selamat. Itu akhirat, itu tanggungjawab. Kalau tak boleh tuan-tuan, kita pas pada orang lain. Apa pergi mengaji lah. Abang tak tahu nak mengajak, tak tahu, pergi. Itu cara. Tapi kalau melibatkan ilmu-ilmu tadi lah, fardu ain tadi, tauhidnya, dalam bab semayangnya, dalam bab taharahnya, kemudian dalam bab akhlak tu kena pas kat orang. Kalau kita tak boleh, kalau kita boleh lagi bagus. Saya pun sama tuan-tuan, bukan semua benda saya boleh. Hatta isteri saya pun saya mengaji. Ada benda yang saya tak tahu, pergi tanya ustazah ke siapa benda, pergi tanya. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak kuasai semua. Lagi kalau masalah-masalah melibatkan hal-hal wanita, bab haid, bab nifas ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak mahir. So dia orang ni kena tanya orang yang lebih mahir daripada kita. Itu tanggungjawab berat tuan-tuan ni. Kalau suami tak bagi, boleh menyebabkan berkelahi. Kita main masjid ni suami marah, kita main masjid ni boleh masa muka dengan suami, sebaiknya jangan datanglah. Duduk saja di rumah. Dan jauhnya, atau kerana mudanya, atau kerana hartanya dan sebagainya, atau datang mudah sangat, anak dara, main seorang je masjid, elok kan. Tapi kalau macam ramai, kita 20 orang, 30 orang, tak apa. Tapi kalau seorang saja main jemaah, kalau boleh elok. Dia seorang je main, tu kalau boleh elok kan. Lebih baik dia semayang di rumah tu lebih afdal kepada dia daripada datang ke masjid. Orang perempuan ni afdal semayang di rumah. Tapi kalau datang masjid macam mana Ustaz? Harus, boleh, tak ada masalah, harus untuk datang ke masjid, tapi afdalnya di rumah. Jadi orang perempuan ni tuan muslimat, selalunya dia datang waktu apa dia? Waktu ada kuliah agama, waktu maghrib, waktu subuh. Zuhur, asar jaranglah saya tengok masjid dengan surau ni waktu zuhur, asar ada jemaah muslimat, jarang. So banyak berada di rumah. Tapi contoh macam maghrib, macam subuh ni, sebab ada kuliah, tak apalah kita datang sebab ramai. Tapi kalau seorang je main tuan-tuan, anak dara pula duduk belakang tu, jadi benda ni akan bawa kepada fitnah, akan bawa kepada perkara-perkara yang tidak baik. Maka seafdalnya dia semayang di rumah. Tapi kalau cerita di Mekah, di Madinah, macam orang perempuan kan, kalau pergi umrah nak semayang Jumaat, minta dekat Mutawi, Ustaz boleh tak kami pergi Jumaat? Saya pandang pada sudut macam ni tuan-tuan.
Orang perempuan kalau pergi umrah tak perlu sembahyang Jumaat. Maksudnya kalau nak rasa sembahyang Jumaat tu tak perlu pun tak apa. Sebab padat. Saya ada jemaah bawa jemaah dulu. Ada muslimat minta, "Ustaz, boleh tak kami pergi sembahyang Jumaat?" Saya kata jangan. Bukan saya halang sembahyang Jumaat. Orang perempuan pergi sembahyang Jumaat sah. Tapi hukum dia harus, bukan sunat. Orang perempuan dia nak pergi rasa Jumaat tu. Jumaat ni macam mana baca khutbah dia, macam mana tata cara dia. Dia nak tahu dia nak pergi apa, hukum harus. Kalau dia sembahyang Jumaat wajib tak, dia sembahyang Zuhur tak wajib dah. Jumaat tu dah sah. Tapi kalau dia pergi dalam keadaan orang zahmah ni mana padat orang, lebih baik dia sembahyang di hotel, sembahyang Zuhur. Tu saya tak bagi jemaah saya perempuan pergi sembahyang Jumaat. Bukan saya halang, saya kata. Tapi sebab padat. Orang sembahyang di Mekah ni tuan-tuan, Jumaat ni kena mai awal. Pukul 9 tu kena boleh duduk dalam tu lah. Mai pukul 12. Mai lepas azan sembahyang kat jalan lah. Tapi nak kata afdal tak pergi Jumaat. Itu nak kata orang perempuan. Sebab orang perempuan ni dia ada batas yang perlu dijaga. Tapi kalau nak halang mai ke masjid, tak bagi masuk masjid bagi orang perempuan tu tak boleh. Sebab harus diorang datang berjemaah. Lalu diorang datang berjemaah selagi mana selamat daripada fitnah yang kita sebutkan tadi. Lagi jika tiada jadi fitnah dengan sebab mereka itu, seperti mana bercampur gaul dengan laki-laki. Elakkanlah bercampur gaul dengan laki. Tapi jarang di masjid bercampur gaul. Dan mereka tu menggalakkan lelaki atau sebagainya, maka pada waktu itu tiadalah harus datang berjamaah. Jadi bagi orang perempuan, kalau dia selamat, muslimat selamat daripada segala fitnah tu, maka ahlan wa sahlan, boleh datang ke masjid, tak ada masalah. Banyak kita lah ramai kan, tak apa. Tapi kalau tadi suami tak bagi, ataupun kita ni muda lagi, muda belia, datang seorang pula ke masjid, atau kalau kita jalan-jalan ni tuan-tuan, orang duk kacau kita, tak selamat kita daripada perjalanan, maka eloknya sembahyang di rumah. Tapi bagi orang laki-laki yang ni tak ada orang, siapa nak kacau kita, main je lah. Orang laki-laki tak ada siapa kacau main sembahyang jemaah, jadi kita datang masjid. Bagi orang perempuan ni dia lain, dia ada hukum hakam dia. Atau kalau musafir pun sama. Musafir bagi orang perempuan ni, kalau nak musafir wajib kena ada mahram. Betul mazhab kita Syafi'i, dia tak hukum lagu tu. Nak pergi musafir kan, kena ada mahram. Tapi lah ni tuan-tuan payah. Sebab kadang-kadang dia isteri kena outstation, duduk dekat kemunting, kursus di mana di Langkawi tu. Suami tak boleh ikut, bos tak bagi. So benda-benda ni tuan-tuan dia kena tengok balik fatwa-fatwa contemporary. Tapi saya nak kata dekat sini, para ulama dulu hukum hakam berkenaan dengan perempuan ni dia ketat. Ketatnya kerana suasana masa tu. Betul, orang perempuan ni jarang berjalan. Orang perempuan lah ni dia bebas, boleh pergi kerja, balik seorang diri, kemudian pergi outstation, pergi kursus. So benda ni tuan-tuan dia melibatkan perubahan zaman, perubahan masa, waktu, tempat dan sebagainya. So para ulama' dia akan tengok balik lah. Lepas tu bagi saya, betul orang perempuan ni dia ada fiqhun nisa', dia ada fiqh orang perempuan yang tersendiri. Antaranya haid nifas, solat jemaah, antaranya musafir. Pergi berjalan Langkawi, rombongan, Bukit Janda ke Munting, semua muslimat. Ataupun pergi Padang Besar naik ATS kan, berapa ringgit je pun. Kalau pencen lagi murah, keluarga emas lagi murah. Pergi ni, orang lelaki siapa pun tak ada. Tapi pergi ramai dah, 20 orang, 30 orang, duit banyak pergi berjalan kan, tak ada. Tapi tak ada orang lelaki. So ukur dia apa dia? Jadi ada lah orang bahas tu. Tu nak cerita lain pula lah. Cuma nak kata perbahasan orang perempuan dia ada dalam kitab-kitab fiqh para ulama. Sebab para ulama dulu dia straight dia jaga. Yalah zaman dulu tak macam zaman lah. Jadi nak kata pada sudut orang perempuan datang ke masjid, tak ada masalah, boleh datang. Tapi mestilah pada mendapat keizinan daripada suami. Suami kata ambil lah, abang tak pergi ambil. Dia pula suruh isteri dia pergi. Tak apa lah, kita datang kawan kita kan, tak ada masalah. Tapi kalau dia kata tak bagi, selalunya bab-bab tadi mungkin lah tak ada siapa nak kacau kita, rasa tak ada. Kutu-kutu jalan pun tak kacau kita. Yang selalunya masalahnya apa dia?
laki suami isteri, suami tu. Dia bagi ke tak? So kalau dia bagi, mainlah. Tapi kalau dia tak bagi, untuk elok daripada bergaduh berkelahi, tak payah. Tak payah datang, semayanglah di rumah, itu lebih afdal. InsyaAllah kita akan sambung nanti bab ma jaa fil isfari bil fajar. Ini saya katakan tadi, semayang menanti cerah dengan semayang subuh. Maknanya kalau semayang subuh ni elok menanti cerah, dan inilah hadis yang dipakaikan ataupun yang dijadikan hujjah oleh mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وباللطف وهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.